Ini adalah perbincangan Melaka memilih pilihan raya negeri bakal dilangsungkan pada 8 November depan. Saya ingin bersama dengan saudara Ahmad Bilal Rahudin, merupakan Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN Negeri Melaka. Saya turut ditemani oleh Dr. Muhammad Akmal Saleh, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Melaka. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dalam Buletin Awani Khas pada petang ini. Soalan pertama, bagaimanakah percaturan politik yang bakal diambil oleh UMNO dahulu dalam pilihan raya negeri kali ini? Adakah sama dengan PAS ataupun gerak sendiri dulu, Doktor? Kita mengambil ketepatan bahawa segala perbincangan itu akan diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi. Saya percaya Badan Pembangunan UMNO Negeri telah melakukan yang terbaik dan telah mengusulkan kepada Majlis Kerja Tertinggi untuk memutuskan sama ada kita akan pergi secara bersendirian ataupun secara bersama dengan Mufakat Nasional. Bila kita kena tahu tu? Masih lagi, saya pun nak berkata, saya sejujurnya, of course, kita kalau boleh kita nak bersama dengan PAS. Memang itulah suara akar umbi, yang mana kita mahukan suara Mufakat Nasional yang asal itu diperkukuhkan, dan kita pun dah berjaya. Kita dah ada bukti, dah ada bukti melalui PRK yang sebelum ini bahawa Mufakat Nasional ini akan membuahkan hasil. Jadi orang UMNO melihat pada kita akan pergi secara Mufakat Nasional, tetapi kita ada kekangannya adalah dari segi PAU sudah menetapkan bahawa tidak ada apa-apa relation ataupun kerjasama dengan Bersatu. Sebab tu dia mungkin agak sedikit unik di Melaka ni. Kita tunggu dan nantikan. Saya rasa dalam beberapa hari lagi MKT akan membuat keputusan dan kita akan tengok macam mana. Itu kata orang UMNO. Saya tanya kepada orang Perikatan Nasional, saudara Ahmad Bilal, bagaimana ketetapan yang dilakukan oleh pihak PAS ataupun dalam UMNO, dalam Perikatan Nasional sendiri? Adakah masih lagi kerangka Mufakat Nasional itu digerakkan atau sekarang dah selesa fokus dulu dengan Perikatan Nasional ataupun bagaimana? Memang kita mengharapkan semuanya dapat bersatu. Tugas kita sekarang terutamanya dalam PAS, kita adalah untuk menyatukan ummah. Maksud menyatukan ummah bukan sahaja UMNO bersama dengan kita, bahkan bersatu bersama dengan kita. Itu yang kita nak. Dan saya rasa benda ni penyatuan ummah itu jelas. Dan penyatuan ummah itu jelas, yang kita nak bawa ini adalah supaya semuanya dapat, terutamanya Melayu Islam ini dapat disatukan di bawah satu bumbung dan masuk dalam PRN Negeri Melaka ni dengan gabungan semuanya untuk kita sama-sama membangunkan negeri Melaka terutamanya. Apa yang menghalang pada ketika ini untuk mencapai kata putus itu dengan mudah, saudara Bilal? Yang itu kita serahkan di atas kebijaksanaan kepimpinan yang ada di peringkat pusat yang menentukan hala tuju untuk kita untuk penyatuan ummah ni untuk dapat kita gerakkan bersama. Sebab kena faham, penyatuan ummah adalah keseluruhannya, bukan PAS Bersatu saja, bukan PAS UMNO saja, tetapi adalah keseluruhannya. Kita mesti bersatu untuk menentukan kita punya hala tuju kita. Dan ini adalah sebagai pengajaran yang telah kita lalui pada PRU yang ke-14 sebelum ini. Dan kita sebagai pimpinan muda dalam Perikatan Nasional dan juga sebagai ketua pemuda PAS, itulah yang kita harapkan. Dr. Akmal, apa yang mungkin menjadi kekangan ataupun penghalang untuk memudahkan dimeterai kerjasama itu dirasmikan supaya orang-orang di lapangan, orang-orang di akar umbi ini senang gerak buat kerja? Apa sekalipun kita kena melihat, kita tidak ada masalah sebenarnya untuk bersama dengan mana-mana parti maupun PAS maupun Bersatu. Tetapi menjadi permasalahan yang timbul adalah pada ketika itu adalah permasalahan di manakah pembahagian kursinya. Jadi tidak adil saya nak beritahu bahawa kursi yang dimenangi oleh UMNO pada ketika PRU 14 dan akhirnya dia melompat ke Bersatu, dan bila nak PRU 15 kursi itu diminta oleh Bersatu. Jadi ini menimbulkan ketidakpuashasian hati terutama jentera-jentera di peringkat akar umbi. Jadi sebenarnya kalau kata bagi saya, pucuk cerita dia isu pembahagian kursi. Jadi kalau kata pihak pimpinan Bersatu, pimpinan UMNO, pimpinan PAS berjaya untuk
kita hormati antara satu sama lain. Kita tidak ada, tak nak jadi abang besar ataupun siapa. Kita nak hormat. Hormat contohnya senang je saya rasa. Formula dia very simple. Kursi yang dimenangi oleh UMNO pada ketika dulu, mestilah UMNO yang bertanding. Kursi yang dimenangi oleh Bersatu pada ketika dulu, mestilah Bersatu yang bertanding. Tidak kira lah sama ada orang UMNO tu melompat Bersatu ke, kalau itu milik UMNO, maka itu mestilah UMNO yang bertanding. Dan juga, sama juga, kursi yang PAS menangi pada PAS 14, mestilah PAS tanding. Saya percaya, takkanlah tiba-tiba kita nak minta kursi PAS yang dimenangi oleh PAS, tiba-tiba kita nak minta orang UMNO bertanding dekat situ. Saya percaya itu akan menjadi sedikit kecelaruan di akar umbi. Jadi, saya punya sistem mudah, saya selalu kata, dia adalah antara sifat sama ada kita boleh menghormati antara sahabat-sahabat parti kita. Jika kita boleh hormati dan kita rasa kita menggunakan pembahagian kursi itu dengan formula ini, saya percaya satu muafakat yang besar boleh berlaku di Malaysia ini. Bibit-bibit itu sudah ada pada ketika ini kerana pilihan raya 8 hari bulan. Jadi perbincangan itu sepatutnya dah mulakan pada hari ini. Adakah dah duduk sama, dah duduk minum kopi, makan asam pedas sama-sama antara PAS, UMNO dan juga Bersatu? Di Melaka, Alhamdulillah, saya rasa bibit-bibit itu akan tercapai, tetapi kita sama-sama doa dan kita nantikan. Saya percaya di Melaka ini akan menjadi satu pembaharuan era politik dalam negara. Percayalah saya. Ustaz Bilal optimis dengan perkara yang sama? Saya optimis dengan perkara yang sama. Sebabnya kita nampak di atas kepentingan. Bukan meletakkan di atas kepentingan parti masing-masing. Sekarang ni mesti meletakkan kepentingan di atas negeri yang sama-sama kita dokongi. Yang kita menjadi negeri kita sendiri. Terutamanya dalam menghadapi PRN, Pilihan Raya Negeri Melaka ni, mesti kita kena berjiwa besar dan berbincang dengan sebaik yang mungkin bagi memastikan kemajuan dan juga dapat masalah-masalah yang berlaku dalam negeri dapat kita selesaikan dengan baik dengan kekuatan gabungan yang kita ada. Bagaimana kita melihat bahawa punca dan juga tercetusnya pilihan raya negeri ini kerana tiadanya muafakat dan juga perpecahan di kalangan adun-adun itu. Justru bagaimana dalam jangka masa ini dapat diharmonikan dan dapat membeli kepercayaan rakyat. Kerana kepercayaan rakyat terhadap ahli politik pada hari ini tidak seperti dahulu. Pada pandangan Dr. Akmal, kalau saya mulakan dahulu, bagaimana membeli semula kepercayaan rakyat? Bagaimana mengatakan bahawa mereka perlu dilibatkan sama, memujuk semula ketika pandemik, ketika masalah ekonomi sedang teruk sekarang ni? Parti politik bagi saya kalau UMNO nak memujuk kembali hati rakyat, saya percaya PRN yang berlaku di negeri Melaka ni ramai yang terkesan. Rata-rata memang tak setuju, saya sendiri pun tidak setuju melakukan adanya PRN, tetapi apakan daya, inilah yang telah dilakukan hasil daripada kerakusan dan keangkuhan ketamakan oleh 4 orang adun yang melompat. Jadi sebab tu saya kata, kita UMNO Barisan Nasional kena bagi satu harapan baru untuk rakyat. Harapan yang mana dia bukan saja muka baru tetapi membawa harapan dan juga membawa manifesto baru yang boleh dilaksanakan. Dan yang paling penting saya kata dia mesti membawa satu gaya era politik yang baru dan matang kepada rakyat. Sebab apa? Saya percaya rakyat dah ramai dah letih dengan ahli politik. Tak habis-habis yang melompat sana, melompat sini, tak habis-habis nikang orang kejap-kejap kita nak tukar sana, kejap-kejap sini. Tapi hari ini kita bagi balik mandat kepada rakyat supaya rakyat kena boleh tahu dan boleh nilaikan mana satu parti ataupun mana satu kelompok yang betul-betul nak memperjuangkan rakyat, yang betul-betul boleh membawa satu era politik baharu kepada negeri Melaka dan kepada negara. Jadi, saya percaya hari ini rakyat dah merasa bagaimana BN memerintah, rakyat dah merasa bagaimana Pakatan Harapan memerintah dan rakyat dah merasa bagaimana PAS memerintah juga berada dalam kerajaan. Jadi mereka boleh menilai. Jadi mana yang terbaik, saya percaya rakyat Melaka khususnya mampu menilai mana satu pilihan hati mereka. Dr. Akmal, apa game changer untuk Barisan Nasional untuk PRN kali ini? Sudah jelas daripada segi keputusan atas kertas 2018, satu kejatuhan yang tidak disangka Barisan Nasional pada ketika itu. Tapi dalam masa 3 tahun ini, apa game changer yang perlu dibawa? Adakah ahli-ahli politik yang sama atau perlu tampilkan muka-muka muda seperti Dr. Akmal ataupun orang-orang lain? Apa dia game changer yang perlu ada? Game changer yang perlu ada pada UMNO dan Barisan Nasional adalah gaya politik baru, perubahan secara total.
Jadi saya percaya ramai di antara rakyat di bawah ni mampu menilai bahawa mereka masih berharap bahawa masih lagi menaruh harapan pada UMNO untuk UMNO berubah secara total. Jadi PRN Melaka kali ini UMNO mesti menampilkan dan mesti memberi tawaran baru, mesti memberikan seorang kata orang pun bukan setakat muka baru, tawaran baru dan juga macam saya kata tadi gaya politik baru. Maksudnya hari ini PRN Negeri Melaka UMNO akan dilihat sebagai satu wadah parti politik yang membawa harapan yang betul-betul baru dan harapan yang betul-betul rakyat Melaka mahukan. Saudara Ahmad Bilal, PAS tidak memenangi mana-mana kerusi pada PRU yang lepas. Akan tetapi bagaimana yang kerjasama baru mungkin dapat diintai kerusi dalam negeri Melaka dan juga bagaimana kita memahami sokongan dan juga potensi yang ada di kalangan parti PAS di kalangan pengundi-pengundi di negeri Melaka. Saya sebagai ketua umum PAS, saya yakin dan percaya optimis dengan langkah yang ada daripada PAS yang telah PAS lakukan selama ini, dan saya rasa kita punya matlamat kita jelas sekarang ini adalah untuk menyatukan ummah, menyatukan rakyat dalam negara kita untuk membina satu politik baru yang boleh kita jaga. Okey, saya rasa sedikit terputus saudara Bilal itu, kita akan cuba hubungi semula. Tapi Dr. Akmal, kalau dapat saya bertanyakan, bagaimana modul dalam pilihan raya negeri Melaka pada ketika ini antara PN, BN kalau sekiranya diharmonikan dapat direncanakan untuk pilihan raya umum yang akan datang. Bukankah itu sifatnya apabila Dr. Akmal mengatakan bahawa inilah modulnya, inilah game changernya, bagaimana itu dapat diterjemahkan dalam beberapa minggu akan datang ini dan juga menjadikan satu memberikan satu setting yang baru untuk PRU akan datang. Kita melihat bahawa saya selalu melihat mengambil kejayaan PRK di Semenyih dan juga PRK di Cameron Highlands. PRK di Semenyih kalau kita lihat balik, undi PAS dan juga undi UMNO ketika PRU 14 masih lagi tidak boleh mengatasi undi Pakatan Harapan pada ketika itu. Tetapi di PRK di Semenyih, apa yang kita tampilkan adalah kita tampilkan calon yang winnable candidate. Maksudnya calon yang disukai oleh rakyat tempatan. Calon yang orang rasa pun bukanlah orang yang mempunyai jawatan yang tinggi-tinggi pun dalam parti. Tetapi dia dilihat calon daripada akar umbi. Jadi sebenarnya itulah saya rasa punca kemenangan di Semenyih. Dan saya rasa mungkin anasir-anasir untuk membawa balik kata orang pun wow factor itu kembali dalam PRN ini insya-Allah mungkin akan terjadi. Dan juga saya melihat kerjasama antara UMNO, PAS dan juga Bersatu. Ini akan menjadi game changer untuk politik di negeri Melaka, malah dia akan menjadi satu perubahan suhu politik di Malaysia juga. Sebab apa? Saya percaya jika PRN ini sesuatu formula boleh dicapai oleh 3 parti ini, saya percaya ia akan membawa impak kepada PRU 15 yang akan datang tidak lama lagi. Dan caranya macam saya kata, saya selalu bercakap pada pimpinan UMNO dan juga pada kawan-kawan, saya kata dia mestilah antara parti itu mesti ada mutual respect. Bila kita ada mutual respect, saya percaya bagaimana kita marah sekalipun, bagaimana kita benci sekalipun, ia akan menjadi kendur dan dia akan menjadi lebih mudah untuk kita usahakan. Dan di peringkat akar umbi, untuk UMNO Bersatu, masih lagi bergantung kepada pergolakan politik yang berlaku di atas. Tetapi percayalah, saya percaya pada kepimpinan UMNO Negeri Melaka yang dipimpin oleh Datuk Seri Rauf, dan juga saya percaya kepimpinan UMNO Pusat yang dipimpin oleh Presiden. Saya percaya pasti ada formula untuk kemenangan, dan kita tidak ingin masuk pilihan raya jika kita tidak yakin kita boleh menang. Maksudnya kali ini memang yakin boleh menang, tidak berulang episod 2018. InsyaAllah saya yakin, apa pun saya tidak boleh yakin 100%, tapi saya yakin 90 lebih %. Saya yakin apa pun ketentuan Allah saya reda, tetapi
keyakinan yang ada pada jentera, keyakinan yang ada pada apa yang telah kita lakukan, saya percaya dan insya-Allah PRN Melaka ini UMNO, Barisan Nasional dan mungkin dengan parti-parti bersekutu mampu untuk mengambil alih Melaka dan mentadbir Melaka ke arah yang lebih baik. Itu orang muda berkata, harapnya di atas juga mendengar. Saudara Ahmad Bilal, sambung semula tadi. Keyakinan PAS untuk setidak-tidaknya mengintai peluang mendapat kerusi di negeri Melaka. Dan bagaimana itu hanya mungkin sekiranya gabungan parti-parti Melayu Islam itu dapat bersatu? Saya penuh keyakinan untuk pilihan raya negeri Melaka pada kali ini. Di atas gabungan yang sedia ada, PAS di dalam komponen Perikatan Nasional dan juga sekiranya dapat untuk lebih baik lagi sekiranya dapat kita berbincang, duduk bersama, membuang ego masing-masing. Yang penting sekarang ini di hadapan kita adalah untuk kepentingan negeri kita. Masa depan negeri kita, masa depan anak bangsa kita di hadapan kita sekarang ini. Jadi sebab itulah saya berkeyakinan PAS dengan matlamat dia yang jelas untuk menyatukan ummah dan buang perkara-perkara yang tidak baik, saya yakin dan percaya rakyat dapat menerima calon yang akan dikemukakan oleh PAS Negeri Melaka pada PRN kali ini. Okey, terima kasih saudara Ahmad Bilal dan juga terima kasih kepada Dr. Muhammad Akmal kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini. Harapnya nanti kalau dah jadi calon nanti kita hubungi lagi semula.